Sejahtera. Ini merupakan video pembentangan tentang topik kesejahteraan politik negara, tanggungjawab saya sebagai anak Malaysia daripada kami, pelajar Universiti Teknologi Petronas daripada Jabatan Elektrik dan Elektronik di bawah kursus Tamadun Islam Tamadun Asia MPU 3122 yang diajar oleh pensyarah Dr. Muhammad Bisul bin Mat Isa. Saya, Farah, akan membentangkan tentang latar belakang politik Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan persekutuan monarki dengan 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. Persekutuan Tanah Melayu iaitu Semenanjung telah mendapat kemerdekaan daripada British pada tahun 1957 dan pada tahun 1963, Sabah, Sarawak dan Singapura bersetuju untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Namun begitu, atas beberapa sebab politik tertentu, Singapura telah keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Sistem dan institusi politik moden di Malaysia, seperti sistem pilihan raya pada hari ini, berasal daripada projek modernisasi peninggalan kolonial yang diperkenalkan secara berperingkat bermula awal dekad 1950-an. Pilihan Raya Umum atau PRU di Malaysia diadakan untuk memilih Ahli Dewan Rakyat pada peringkat nasional dan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi 13 buah negeri. PRU biasanya diadakan setiap 4 atau 5 tahun sekali apabila Perdana Menteri membubarkan Parlimen dengan mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kelemahan dalam sistem pilihan raya di Malaysia telah diperkatakan oleh beberapa orang pengkaji. Salah satunya adalah sistem pilihan raya Malaysia yang tidak adil. Namun demikian, terdapat seorang pengkaji menyatakan bahawa Malaysia mempunyai prasyarat yang mencukupi untuk menjadi sebuah negara demokrasi. Antaranya ialah dengan kewujudan kelas menengah yang besar antara pelbagai kumpulan etnik dan budaya penyertaan rakyat dalam politik. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aaron. Konsep kesejahteraan politik. Kesejahteraan politik boleh didefinisikan sebagai keadaan di mana persekitaran dalaman dan persekitaran luaran negara adalah stabil dari beberapa aspek seperti ekonomi, perundangan serta sosial. Antara aspek yang boleh menjadi kayu ukur bagi kesejahteraan politik ialah kerajaan, ekonomi, perundangan, persekitaran dalaman ataupun sosial dan persekitaran luaran. Yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan berperanan untuk mentadbir, menggubal dasar awal, meluluskan serta menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan seharusnya mengubah undang-undang yang adil serta dapat dipatuhi oleh masyarakat berbilang kaum. Dalam pengumpulan undang-undang, diskriminasi kaum seharusnya dielakkan supaya sistem politik yang stabil serta diterima umum dapat dibentuk. Seterusnya ialah ekonomi. Ekonomi boleh dikira sebagai aspek yang terutama kerana ekonomi merupakan penyumbang besar dalam pembangunan negara. Keadaan ekonomi sebuah negara dapat diukur melalui keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. KDNK yang tinggi membuktikan kecekapan kerajaan dalam menguruskan sistem kewangan negara. Antara dasar yang boleh diimplementasikan bagi mencapai KDNK yang baik ialah dasar pelaburan yang mesra pelabur, cukai berpatutan, meningkatkan infrastruktur dalam sektor industri, menggunakan bahan mentah secara optimum dan sebagainya. Seterusnya ialah sistem perundangan. Perundangan merupakan undang-undang bertulis yang telah digubal oleh badan legislatif. Perundangan merupakan peraturan muktamad dan berperanan untuk mengawal tindakan rakyat daripada sebarang perlakuan yang boleh menjejaskan kemakmuran negara. Perundangan yang lemah akan menjejaskan legitimasi sesebuah negara, manakala perundangan cekap akan membuktikan bahawa kerajaan menjalankan tanggungjawab mereka dengan berkesan. Perundangan yang efektif mengekang kuasa pemerintah dan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh golongan pemerintah. Seterusnya ialah persekitaran luaran. Persekitaran luaran boleh dikaitkan dengan pertahanan ataupun sempadan negara. Pertahanan ataupun sempadan negara yang kukuh tidak mudah diceroboli oleh ancaman luar. Hal ini kerana sempadan di wilayah boleh didefinisikan sebagai kedaulatan luar negara di mana negara tersebut mendapat pengiktirafan oleh negara-negara lain akan kemerdekaannya. Integriti wilayah dan hak yang tidak boleh diceroboli juga merupakan antara aspek yang boleh jadi definisi sempadan dan wilayah. Negara yang mempunyai wilayah kecil sering menjadi ancaman negara besar.
Sebagai contoh, pergolakan yang berlaku antara Palestin dengan Israel kerana Israel tidak mengiktiraf wilayah Palestin sebagai sebuah negara. Dengan ini membuktikan bahawa ancaman luar dapat menjejaskan kesejahteraan politik dan sosial sebuah negara. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada saudari Nurul Nabihah. Terima kasih, Saudara Harold. Saya akan membentangkan perbincangan keputusan data yang dikumpulkan dari soal selidik yang telah kami lakukan. 3 soalan pertama yang diolah dalam soal selidik kami adalah untuk melihat pendapat mereka mengenai tanggungjawab dan peranan mereka sebagai rakyat dalam politik negara. Berdasarkan keputusan tinjauan tersebut, 99.9% mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam menentukan arah tuju politik negara, manakala 30.7% bersikap kurang pasti dalam perbincangan tersebut. 9.33% pula merasakan mereka tidak mempunyai tanggungjawab dan peranan yang besar dalam politik negara. Seterusnya, soalan-soalan ini pula bertindak untuk melihat pendapat mereka mengenai peranan dan pengaruh media sosial terhadap keputusan yang mereka lakukan mengenai politik negara. Keputusan data menunjukkan 92.2% bersetuju bahawa media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk fahaman politik mereka. Walaupun kebanyakan responden berumur sekitar 18 tahun, didapati bahawa 49.4% tidak bersetuju dengan had umur pengundi diturunkan kepada 18 tahun. 22.5% pula masih di atas pagar dan 28.1% bersetuju bahawa had umur 18 tahun merupakan umur yang sesuai untuk mengundi. Soalan ini pula digubah untuk melihat pendapat mereka tentang peranan dan pengaruh golongan belia dalam arena politik. 79.8% menunjukkan sokongan mereka terhadap usul tersebut. 4 soalan yang terakhir pula dibentuk untuk melihat pendapat mereka tentang isu perkauman dan diskriminasi dalam politik negara kita. 56.2% bersetuju bahawa politik negara kita memiliki sifat perkauman dan diskriminasi. 70.8% juga merasakan bahawa politik Malaysia harus bersifat lebih inklusif akan pelbagai kaum. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Amir. Terima kasih. Kesimpulan dan cadangan. Rakyat juga memainkan peranan yang mengimpakkan kesejahteraan politik. Antaranya ialah sistem negara yang bergantung pada suara rakyat, penglibatan rakyat dalam hal persekitaran luaran dan juga ekonomi negara. Cadangan kami untuk menambah baik ilmu anak Malaysia dalam hal politik ialah untuk menambahkan maklumat yang berkaitan politik negara dalam media sosial, mengurangkan dan menghalang berita palsu untuk disebar dan menambah baik kualiti maklumat di media sosial. Untuk menambahkan minat dan penyebaran kepentingan politik, belia yang terlibat dengan politik negara perlu ditambahkan untuk menarik minat anak muda Malaysia. Sekian dan terima kasih.